Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Okey, masih lagi bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan dan masih lagi subtopik yang pertama iaitu penjanaan tenaga elektrik. So hasil pembelajaran hari ini satu sahaja, iaitu menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. So kita nak tengok macam mana stesen jana kuasa menjanakan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber yang ada. Okey, so sebelum kita pergi kepada stesen jana kuasa, kita tengok sikit video macam mana generator berfungsi. Okey, ni ialah mini generator. So warna kuning ni ialah turbin. So ni ialah generator. Dalam ni ada magnet dan solenoid ataupun wire penyambung. So ni ialah wire. So di sini ialah LED untuk kita test ada elektrik ataupun tidak. Okey, so konsepnya mudah sahaja. Okey, kita kena pastikan turbin ni berpusing. Okey, bila turbin berpusing, dia akan memusingkan magnet di dalam ini. Bila magnet berpusing, dia akan memotong garisan medan magnet. Bila garisan medan magnet terpotong, ia akan menghasilkan arus aruhan. Okey, so arus aruhan ataupun elektrik akan mengalir dalam wire penyambung dan akan menyalakan LED. Okey, contohnya kita buat macam ni. Okey, kita pusingkan turbin. Okey, nampak LED tu akan menyala. So dalam stesen jana kuasa, kaedahnya ialah macam mana kita nak pusingkan turbin ni. Okey, bila kita pusingkan turbin ni, kita akan mengaktifkan generator dan generator akan hasilkan elektrik. So di sini akan datang sumber-sumber tenaga. Contohnya tenaga angin, tenaga biogesim, tenaga geothermal. Okey, dia akan memusingkan turbin. Konsepnya kena pusingkan turbin dahulu. Okey, lepas tu barulah generator ni akan hasilkan arus aruhan dan akan menghasilkan elektrik. Okey. Alright. Okey, tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, awak dah tengok tadi generator macam mana dia berfungsi. Okey, so fungsinya untuk menghasilkan tenaga elektrik apabila ada pergerakan daripada turbin. Okey, so di stesen jana kuasa generator semua ada kecuali tenaga solar. Nanti saya akan explain satu persatu. Alright, so yang pertama sekali kita akan pergi kepada stesen jana kuasa diesel, gas asli dan arang batu. Mekanismenya hampir kurang sama. Yang kedua, stesen jana kuasa hidroelektrik. Yang ketiga, stesen jana kuasa biogesim. Yang keempat, stesen jana kuasa tenaga angin. Yang kelima, stesen jana kuasa tenaga solar. Dan yang keenam, stesen jana kuasa bahan api nuklear. Kita akan pergi satu persatu stesen jana kuasa, 6 stesen jana kuasa ni. Alright. So yang pertama sekali, stesen jana kuasa diesel, gas asli dan arang batu ataupun terma yang menghasilkan kepanasan, yang menghasilkan haba. Alright. Yang pertama sekali, pembakaran bahan api berlaku. Okey, pembakaran bahan api berlaku di gambar rajah tu yang nombor 1. Selepas itu, air akan bertukar menjadi steam. Disebabkan oleh haba tadi, air akan ditukarkan kepada steam dan steam yang laju tadi akan memutarkan turbin. Jadi turbin berpusing, dia akan pergi ke penjana, penjana akan menghasilkan elektrik. Okey, so perubahan bentuk tenaga yang terlibat ialah tenaga kimia iaitu pembakaran. Seterusnya ialah tenaga haba. Apabila pembakaran berlaku, tenaga haba akan dibebaskan dan tenaga haba tadi akan ditukarkan kepada tenaga kinetik iaitu di turbin. Dan yang keempat ialah tenaga elektrik yang dihasilkan oleh penjana elektrik. So air laut ni ialah ejen penyejuk supaya proses kondensasi itu berlaku. Sebab steam tadi dalam bentuk gas, selepas tu dia akan turun ke kondenser, dia akan bertukar menjadi cecair dan digunakan balik. Okey, ni ialah stesen jana kuasa diesel, gas asli dan arang batu. Yang kedua, stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan sumber air. Okey, kebanyakannya di empangan-empangan lah. So yang pertama sekali, air tersimpan dalam takungan tinggi di dalam empangan. So selepas itu, air akan mengalir dari aras tinggi turun ke aras bawah dengan laju. Selepas itu, aliran air akan memutarkan turbin. Turbin akan berpusing. Apabila turbin berpusing, dia akan menyebabkan penjana akan menghasilkan elektrik. Okey, so perubahan bentuk tenaga ialah tenaga keupayaan graviti, iaitu daripada tinggi pergi ke rendah. Semakin tinggi semakin tinggi tenaga keupayaan, jadi laju air turun, ataupun semakin dalam air semakin tinggi tekanan, so air laju. Selepas itu contohnya macam ni, dalam baldi
kita tebuk daripada atas sampai bawah, kita tengok yang bawah tu paling laju pergilah. Okey, sebab itulah empangan ni air mengalir di bawah sangat laju. Okey, so selepas itu tenaga kinetik iaitu air akan putarkan turbin, dan selepas itu ialah tenaga elektrik. Apabila turbin diputar, dia akan menghasilkan elektrik. Penjana elektrik akan menghasilkan elektrik. Okey, so yang ketiga ialah stesen janakuasa biojisim. Okey, metana dihasilkan oleh biojisim. Okey, biojisim ni banyaklah, nanti saya cerita apa sumber-sumber ataupun apa contoh-contoh biojisim. Okey, gas metana ni akan digunakan untuk pembakaran. Apabila pembakaran berlaku, air tadi akan bertukar menjadi steam, dan steam yang laju ni juga akan memutarkan turbin. Apabila turbin berputar, dia akan penjana akan menghasilkan elektrik. Okey, so perubahan bentuk tenaga ialah tenaga kimia iaitu tenaga pembakaran dan tenaga biojisim tadi ditukarkan kepada tenaga haba. Pembakaran akan membebaskan haba. Haba tadi akan memanaskan air, okey, dan steam tadi akan memutarkan turbin, tenaga kinetik, dan tenaga kinetik tadi ditukarkan kepada tenaga elektrik iaitu penjana. Apabila turbin berputar, penjana akan menghasilkan elektrik. Jadi banyak sumber-sumber biojisim ni, antaranya tumbuh-tumbuhan, najis-najis haiwan, kita punya najis pun ada, bahan-bahan buangan. So tu ialah sumber-sumber biomas yang ada lah. Okey, boleh digunakan sebagai sumber biomas ataupun biojisim di stesen janakuasa. Okey, seterusnya ialah stesen janakuasa angin. Okey, yang pertama sekali, angin ataupun udara akan bergerak ke arah bilah kipas. Selepas itu, angin akan menggerakkan bilah. Okey, bilah akan berpusing jika angin ada. Okey, jadi bilah berpusing, bilah ni akan memutarkan turbin yang berada di belakangnya. Apabila turbin berputar, penjana akan menghasilkan elektrik. Okey, mudah saja senjana kuasa tenaga angin ni. So perubahan bentuk tenaga ialah tenaga kinetik. Bilah berpusing tu ialah kinetik, bergerak, dan tenaga kinetik ni ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, simple saja yang angin ni. Okey, next ialah stesen janakuasa bahan api nuklear. Okey, nuklear ni bukan untuk peperangan saja, dia boleh juga digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, di Malaysia tak ada lagi, tetapi di negara-negara kuasa besar dah ada dah. Dan bahan api nuklear ni sangat menjimatkan. Okay, kalau nak banding dengan arang batu tu, memang sangat-sangat menjimatkan lah. Contohnya 1 kilo bahan nuklear ataupun kita panggil sebagai uranium bersamaan dengan beberapa tan arang batu. Sangat jimat. Okey, tapi sangat berisiko lah. Okey, so macam mana mekanismenya? Di reaktor nuklear akan berlaku tindak balas nuklear. Okey, tindak balas nuklear ni akan membebaskan haba yang sangat-sangat besar. Okey, letupan yang akan berlaku iaitu nuclear fission, okey, akan berlaku dalam ni. So, bila tindak balas nuklear berlaku, dia akan membebaskan haba. Jadi haba tadi akan memanaskan air, jadi air akan bertukar menjadi steam. Jadi steam tadi akan memutarkan turbin. Apabila turbin berputar, dia akan menyebabkan penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan bentuk tenaga ialah tenaga nuklear di dalam reaktor nuklear. Selepas itu, tenaga haba dibebaskan apabila proses nuklear berlaku. Selepas itu tenaga kinetik iaitu turbin tu berputar, dan selepas itu tenaga elektrik yang dihasilkan oleh penjana elektrik. Okey, ni ialah contoh pergerakan stesen janakuasa bahan api nuklear lah. Okey, kebiasaannya stesen janakuasa nuklear ni terletak berhampiran dengan laut supaya air laut tu menjadi ejen penyejuk kepada bahan stesen janakuasa nuklear. Beberapa tahun lepas berlaku letupan nuklear di Jepun. Okey, apabila ejen penyejuk dia rosak, jadi menyebabkan panas. So sebab itulah bahan-bahan radiasi terbebas, letupan berlaku. Itulah risiko yang ditanggung apabila adanya stesen janakuasa bahan api nuklear ni lah. Okey, ni ialah contoh uranium lah. Okey, ni contoh uranium sangat bahaya. Alright. Seterusnya ialah stesen janakuasa tenaga solar. Ni ialah special sebab janakuasa tenaga solar ni dia tidak menggunakan turbin, tapi dia menggunakan solar panel ataupun panel suria. Okey, mekanismenya macam mana? Ada sinaran matahari. Apabila matahari memancarkan cahaya ke atas
panel suria. Panel suria tadi akan menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. So, perubahan bentuk tenaga cahaya akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Simple. Macam mana panel suria tukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik? Dalam cahaya matahari ada foton. Okey, ada foton. Foton itulah yang akan menukarkan elektron-elektron dalam panel suria menjadi elektrik. Okey. So, setakat tu sahaja untuk pembelajaran hari ini. So, boleh jawab soalan dan next kita akan belajar arus terus dan arus ulang alik. Okey, jangan lupa subscribe dan share video ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.